Fokus utama hari ini, bergantung ramalan soalan saksikan penurunan prestasi SPM 2014. Gandingan kerja berpasukan lonjak sektor pendidikan. 3 individu termasuk ahli perniagaan direman bantu siasatan kejadian tembak di Georgetown, Pulau Pinang. Baik, selepas itu lintas langsung di negeri-negeri pula, kita akan bersama dengan Damia Cassandra Manja dari RTM Sarawak. Menyusul selepas itu bersama Adrian Soidi dari RTM Sabah, juga rakan penyampai di Johor Anas Muhammad Nur. Semuanya seketika nanti. Baik, kami mulakan Nasional 5 dengan berita berikut. Melihat kepada peranan serta tanggungjawab Kementerian Pendidikan yang amat berbeza juga lebih mencabar berbanding kementerian dan agensi lain, Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak mahu warga kementeriannya mengamalkan budaya kerja silo. Sementara dengan itu, Timbalan Perdana Menteri mengajak semua ketua jabatan dan agensi di bawah kementerian mengamalkan budaya kerja dalam satu pasukan sekaligus menjayakan amanah besar mewujudkan masyarakat berilmu juga berakhlak tinggi. Beliau melihat strategi itu perlu dijayakan warga kementerian menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pengajian Tinggi 2015-2025. Justru Tan Sri Muhyiddin yang juga Menteri Pendidikan mahu warga kementerian pelbagai peringkat tidak lagi bekerja secara solo. Sebaliknya perlu berada dalam satu pasukan kukuh dan mantap juga memberikan komitmen yang tinggi. Dalam tempoh 10 ataupun 11 tahun ke hadapan ini, ia memerlukan komitmen yang tinggi daripada kita semua, dari peringkat saya sampailah ke peringkat pegawai-pegawai kita yang berada di sekolah-sekolah ataupun universiti, supaya matlamat akhir untuk kita berjaya melahirkan manusia dan modal insan yang berkualiti dan berakhlak tinggi ini akan tercapai. Tan Sri Muhyiddin menyampaikan amanat ini dalam Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Dalam masa sama, mengakui kementerian ini menggalas tanggungjawab mencabar untuk membentuk perwatakan manusia dengan ilmu pengetahuan, kemahiran serta budi pekerti dan akhlak mulia. Beliau yakin perkara ini boleh direalisasikan hasil komitmen tinggi semua pihak. Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2014 berita gembira bagi 11,289 calon kerana berjaya memperoleh keputusan cemerlang grade A tambah, A dan A tolak bagi semua mata pelajaran. Mereka mewakili 2.63% daripada 455,839 calon SPM di seluruh negara. Bagaimanapun, catatan itu berkurangan berbanding 13,970 calon yang memperoleh keputusan sama seperti tahun sebelumnya. Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Seri Dr. Khair Muhammad Yusof mengumumkan prestasi keputusan SPM 2014 di Putrajaya. Hasil analisis, prestasi yang menurun itu antara lain disebabkan sikap calon yang sering meramalkan bentuk soalan pada setiap tahun dan selain pemahaman pelajar terhadap format kertas soalan SPM. Penyesuaian calon untuk menjawab dalam format yang kita sediakan dalam bentuk baru. Kalau dulu kita sentiasa menyediakan format soalan itu dalam bentuk yang memang dah dijangkakan oleh calon, tetapi soalan dia sama juga. Tahun lepas kita ubah soalan-soalan dalam persembahan berkenaan. Jadi kalau pelajar-pelajar atau calon yang sentiasa menumpukan perhatian kepada pembelajaran dan ilmu, mereka masih kekal memperoleh keputusan cemerlang, iaitu seramai 11,289. Manakala yang masih menggunakan secara, orang kata kadang-kadang mengulang kaji secara yang otomatis, latih tubi, mungkin menghadapi masalah untuk menyesuaikan dengan persembahan baru ini.
Daripada 11,289 calon yang memperoleh keputusan cemerlang, 9,438 calon adalah daripada sekolah Kementerian Pendidikan dan 2,078 lagi calon dari sekolah di bawah kementerian. Mengenai prestasi grade purata mata pelajaran GPMP pula, Datuk Seri Dr. Khair menjelaskan 28 daripada 73 mata pelajaran menunjukkan peningkatan prestasi, 43 menurun manakala 2 lagi mengekalkan prestasi sama seperti sebelumnya. Bagi mata pelajaran teras, prestasi mata pelajaran pendidikan Islam meningkat 0.14 GPMP iaitu 4.28 pada 2014 berbanding 4.42 pada 2013. Manakala prestasi bagi mata pelajaran teras yang lain iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Moral, Sejarah, Matematik dan Sains menurun. Mata pelajaran pendidikan moral menunjukkan penurunan tertinggi sebanyak 0.38 mata GPMP iaitu 4.70 pada tahun 2014 berbanding 4.32 pada 2013. Mata pelajaran elektif pula sebanyak 27 daripada 66 mata pelajaran menunjukkan peningkatan prestasi. Dalam bidang elektif sains, mata pelajaran additional science menunjukkan peningkatan prestasi yang tertinggi iaitu sebanyak 0.18 mata GPMP. Kalau ikut matanya 5.31 pada tahun 2014 berbanding 5.49 pada tahun 2013. Nilai GPMP lebih kecil menunjukkan prestasi mata pelajaran yang lebih baik. Keputusan SPM 2014 telah menyaksikan jurang pencapaian calon di bandar dan luar bandar dirapatkan. Jurang berkenaan mengecil 0.05 mata grade purata nasional GPN iaitu 0.55 pada 2014 berbanding 0.60 pada tahun 2013. Bagaimanapun, secara keseluruhan, pencapaian calon di bandar merosot sebanyak 0.17 mata GPN iaitu 4.85 berbanding 4.68 pada 2013. Begitu juga pencapaian calon luar bandar yang merosot 0.12 mata GPN iaitu 5.40 berbanding 5.28 pada tahun 2013. Dalam pada itu, 5 calon berkeperluan khas daripada 964 calon turut mencatat keputusan cemerlang dalam semua mata pelajaran termasuk 3 calon yang mempunyai masalah rabun dan 2 lagi dengan kecacatan lain. Di Kelantan pula, ketika mengumumkan keputusan SPM 2014 bagi negeri itu, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Husin Awang mengakui pelbagai bantuan yang disalur Kementerian Pendidikan dan Kerajaan Persekutuan membolehkan keputusan yang dicapai meningkat berbanding tahun sebelumnya. Seramai 314 calon memperoleh sekurang-kurangnya semua A dengan 8 calon cemerlang tertinggi semua A tambah, manakala 306 calon mendapat cemerlang sekurang-kurangnya semua A tolak. Turut dinyatakan berlakunya peningkatan peratus lulus 100% di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK meningkat kepada 5 sekolah. 51 sekolah telah menunjukkan grade purata sekolah GPS mengatasi grade purata negeri dan 46 sekolah telah menunjukkan peningkatan grade purata sekolah dengan GPS terbaik 2.00. Bagaimanapun, bagi pencapaian kategori cemerlang menurun kepada 3 sekolah berbanding tahun sebelumnya sebanyak 4 sekolah. Sementara pencapaian bagi kategori terbaik pula kekal kepada 27 sekolah. Peratus calon yang layak mendapat sijil peringkat negeri ialah 88.81% iaitu seramai 22,799 orang. Peratus pencapaian ini menunjukkan peningkatan sebanyak 0.55% berbanding dengan tahun 2013 iaitu 88.26%. Pencapaian ini boleh dibanggakan kerana mulai tahun 2013 syarat persijilan adalah calon mesti lulus Bahasa Melayu dan juga Sejarah.
Beliau menyatakan demikian di Jabatan Pendidikan Kelantan dekat Kota Baru. Seramai 33,539 calon menduduki SPM 2014 melibatkan 295 pusat peperiksaan. Di Terengganu, 6 calon mendapat A tambah dalam semua mata pelajaran berbanding 5 calon pada 2013. Bagaimanapun, pencapaian grade purata negeri telah menurun kepada 5.00 berbanding 4.90 tahun sebelumnya. 21,765 calon telah mengambil peperiksaan SPM tahun lalu di negeri ini. Menurut Pengarah Pendidikan Negeri Zakaria Hussein, 360 calon berjaya mendapat keputusan grade cemerlang A tambah, A dan A tolak dalam semua mata pelajaran diambil berbanding 464 pada 2013. Bilangan sekolah yang mencapai 100% layak SPM tahun lalu pula meningkat 37 buah sekolah berbanding 31 yang dicatat 2013. Seorang calon berkeperluan khas masalah pendengaran, Alia Syuhada Aziz, berjaya mendapat keputusan cemerlang 4A tambah, 2A, 2A tolak dan 2B merupakan pelajar SMK Tengku Mizan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. Dalam pada itu, Amanina Ayuni Ahmad Alwi, pelajar Sekolah Menengah Imtiaz Besut, muncul pelajar terbaik Terengganu dengan mencapai 11A tambah. Menguasai 4 bahasa termasuk Arab dan Jepun serta aktif dalam kurikulum jelas membantu pelajar yang bakal melanjutkan pengajian dalam bidang kejuruteraan di Jepun. Anak istimewa. Dapatkan 100. Markah 100. Sentiasa dapat markah 100. Tapi kita tak dapat pun. Cuma dia macam, kita cabarkan diri kita. So dia orang target saya dapat 100 je setiap subjek tu. Setiap subjek. Dan saya cuba berusaha untuk sampai ke tahap tu. Saya tumpu dalam kelas. Setiap apa yang cikgu kata tu, saya akan masukkan dalam nota saya. Jadi boleh main nota tu membantulah dalam nak belajar semua, nak revise balik. Cik Rahsia adik sendiri ada bangun tajuk ke apa ke? Kalau saya rasa solat hajat semua tu, solat duha. Lepas tu family memang selalu solat berjemaah kan. Di Melaka, keputusan SPM 2014 mencatatkan penurunan 1.0% dengan keputusan lulus penuh 86.3% berbanding 87.3% pada tahun sebelumnya. Bagaimanapun, 343 pelajar sekolah Kementerian Pendidikan di seluruh negeri ini memperolehi grade cemerlang A, A tambah dan A tolak dalam semua mata pelajaran yang diduduki. Seramai 10 calon berjaya mencapai grade cemerlang tertinggi A tambah bagi semua mata pelajaran. 11,268 atau 86.3% daripada 13,054 calon lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah dan layak mendapat sijil SPM. Namun begitu, saya dapati berbanding dengan tahun lepas, pencapaian Negeri Melaka amat kita banggakan kerana dari jumlah 76 buah sekolah yang mengambil peperiksaan SPM pada tahun lepas, sebanyak 37 buah sekolah mendapat 100% kelulusan. 16 sekolah di negeri ini juga mencapai keputusan 100% layak menerima sijil tahun ini berbanding 14 pada tahun lalu, dan ini reaksi calon yang mendapatkan keputusan masing-masing. InsyaAllah tengok dulu lah, kalau dapat beasiswa insyaAllah nak sambung dekat luar negara dalam bidang farmasi. Tentulah bangga dan gembira sebab dapat keputusan yang begini. Alhamdulillah. Cita-cita masa darjah 1 saya nak jadi cikgu, masa darjah 3 saya nak jadi tukang masak. Masa naik sekolah menengah saya nak jadi farmasis. Tapi sekarang saya nak pergi belayar ke laut. Secara keseluruhan, terdapat 2 sekolah di bawah KPM berada dalam kategori cemerlang, 19 sekolah baik, 51 sekolah memuaskan dan 4 sekolah di bawah kategori berpotensi.
Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan, Datuk Kalsum Khalid pula memberitahu 624 calon sijil pelajaran Malaysia SPM di Negeri Sembilan memperoleh grade A bagi semua mata pelajaran. Seramai 16,324 calon telah mengambil peperiksaan di 112 sekolah berbanding pada 2013 iaitu 17,684 orang. Grade Purata Negeri adalah grade purata keseluruhan mata pelajaran yang diperolehi oleh sesebuah negeri. Grade Purata Negeri bagi SPM 2014 bagi Negeri Sembilan adalah 4.85, iaitu berlaku sedikit kemerosotan berbanding dengan 4.70 bagi tahun 2013. Dinyatakan juga grade Purata Negeri GPN bagi keseluruhan mata pelajaran yang diperoleh adalah 4.85 dan menurun berbanding tahun sebelumnya 4.70. Walau bagaimanapun, Negeri Sembilan masih mengekalkan kedudukan kelima terbaik peringkat kebangsaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Seremban. Sementara 934 calon SPM 2014 di Perak memperoleh grade cemerlang A dalam semua mata pelajaran yang diambil. Pengarah Pendidikan Negeri Rozi Putih Ismail berkata, jumlah tersebut bagaimanapun menunjukkan penurunan berbanding tahun sebelumnya iaitu seramai 1,276 orang. Indeks Grade Purata Negeri GPN bagi peperiksaan tahun 2014 juga mencatat penurunan berbanding tahun 2013 iaitu sebanyak 0.19 mata. Sekolah Menengah Sains Tapah muncul sekolah terbaik dengan merekodkan seramai 52 pelajar daripada 198 calon yang menduduki SPM 2014 mendapat grade A dalam semua mata pelajaran. Dalam pada itu, pelajar cemerlang dari Sekolah Perempuan Tak Ayah Ipoh, Nur Firzanah Muhammad Tafkir yang mendapat keputusan 12A memberitahu keputusan cemerlang yang diperolehnya merupakan berkat berkongsi ilmu bersama rakan-rakan. Pada ikutkan saya jenis yang tak suka sangat kerja macam mana baca buku jadi lebih suka macam mengajar. Kita banyak bercakap. Tiap malam ada saya tak adalah kata tiap malam tapi setiap tu adalah. Cuma tak nak lambat sangat sebab nanti pagi esok akan tertidur dalam kelas kan. Takut macam tu pula. Selain mampu menghafaz Al-Quran, Nur Firzanah juga pernah mengikuti program pertukaran pelajar di Fukuoka, Jepun dan berhasrat untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang geologi. Pencapaian SPM di Kedah yang berdasarkan GPN menyaksikan pencapaian calon bandar turun 0.04 mata iaitu daripada 5.11 mata pada 2013 kepada 5.5 mata pada tahun 2014. Manakala pencapaian calon luar bandar pula meningkat 0.18 mata daripada 5.73 mata pada tahun 2013 kepada 5.5 mata pada 2014. Pengarah Pendidikan Kedah Datin Azuyah Hassan berkata pencapaian keseluruhan di negeri ini sedikit menurun dengan nilai GPN 5.19 mata berbanding 5.04 mata pada tahun 2013 iaitu penurunan 0.15 mata. 11 calon berjaya memperoleh A tambah dalam semua subjek yang diambil. Kita akan teliti apakah faktor-faktor yang menyebabkan kepada penurunan inilah. Sebenarnya apabila saya perhatikan, dia bukanlah hasil daripada kesan kurangnya guru ataupun murid ataupun waris kita bekerja. Seramai 1,204 calon SPM berjaya memperoleh keputusan cemerlang dalam semua mata pelajaran yang diduduki berbanding 1,582 calon pada tahun sebelumnya di Johor. Daripada jumlah tersebut, 54 calon mendapat A tambah bagi semua mata pelajaran berbanding 64 pada 2013. GPNI yang dicatat adalah 5.00 mata, turun 0.13 mata berbanding 4.87 pada 2013. Jadi bila ada penurunan tu maknanya dah tentulah kita tak puas hati. Kita tak puas hati bila turun kan. Jadi maknanya kita akan melakukan postmortem. Postmortem dalam masa yang terdekat, mungkin sektor akademik akan memanggil untuk buat postmortem untuk kita nak cari
intervensi dia, apa yang kita nak laksanakan supaya kita akan ambil langkah-langkah yang lebih awal sekarang sebelum tahun 2015 menduduki peperiksaan. Di Pahang, 341 orang calon mendapat semua A dalam mata pelajaran yang diambil. Seperti negeri-negeri lain, Pengarah Pendidikan Pahang, Rosdi Ismail berkata pencapaian itu menunjukkan sedikit penurunan. Namun, sekolah yang 100% layak mendapat sijil LMS meningkat kepada 37 buah sekolah berbanding 36 sekolah tahun lalu. Sebanyak 13 sekolah memperoleh grade purata sekolah GPS di bawah 3.0. Di Pulau Pinang, 952 calon SPM 2014 meraih keputusan cemerlang dengan memperoleh grade A tambah, A dan A tolak dalam semua mata pelajaran. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Osman Husin berkata, sebanyak 82.1% dengan jumlah 17,912 calon dari 21,816 yang mengambil peperiksaan layak mendapat sijil SPM. GPN SPM 2014 menurun berbanding tahun sebelumnya, namun jumlah yang mendapat grade A tambah dalam semua mata pelajaran yang diambil meningkat kepada 36 orang berbanding 25 orang pada 2013. Grade purata keseluruhan negeri kita di Pulau Pinang 4.83. Makna grade purata Pulau Pinang lebih tinggi. Dia lebih kecil tu lebih tinggi. Kita punya grade purata negeri Pulau Pinang ialah 4.83, sedangkan grade purata bagi kebangsaan seluruh Malaysia 5.08. Jadi kita lebih tinggi kedudukan daripada grade purata kebangsaan. Seramai 24,258 calon menduduki peperiksaan SPM 2014 dengan membabitkan 200 pusat peperiksaan di Pulau Pinang. Ini pula kisah luar biasa calon SPM yang bukan dari negara ini mencatat keputusan 9A. Seorang pelajar warga Jepun, seayah Harada, membuktikan latar belakang tidak menentukan kejayaan tetapi hanya usaha gigih tanpa jemu yang dapat menghasilkan kejayaan. Harada yang menjejakkan kaki ke Malaysia pada 2007 membuktikan tanpa boleh bertutur dalam bahasa Melayu juga mampu memperoleh keputusan 9A dalam sijil pelajaran Malaysia SPM 2014. Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kedawang berumur 18 tahun ini merupakan calon tunggal sekolah tersebut yang mendapat A bagi semua mata pelajaran yang diambil. Anak bongsu dari 3 adik-beradik yang berasal dari Yamaguchi, Jepun ini bersekolah di Langkawi sejak 2007 kerana mengikuti ibu bapanya. Saya amat bersyukur dan rasa gembira sangat kerana dengan keputusan 3A, saya sangat berterima kasih kepada semua cikgu-cikgu, terutamanya cikgu-cikgu yang telah mengajar saya dan kepada pengetua lah ataupun kami panggilnya sebagai bonda. Jadi alhamdulillah dengan pencapaian cemerlang saya Harada yang memang Kak Nin dah menjangkakan insya-Allah sebab beliau adalah pelajar cemerlang daripada tingkatan 1, 2, 3, PMA pun cemerlang, 3A dan juga pada percubaan pun beliau ada merupakan pelajar yang ranking dalam daerah cemerlangnya. Dengan kejayaan yang sangat menggembirakan ini, beliau bercadang melanjutkan pelajaran ke Amerika Syarikat dalam bidang perubatan. Harada memperoleh A tambah dalam mata pelajaran matematik, manakala bahasa Melayu, Inggeris, sejarah, kimia, matematik tambahan dan biologi adalah A dan pendidikan moral serta fizik A tolak. Meskipun hanya kira-kira 10% pelajar Melayu menduduki SPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Kiat Hua Alustar, namun tidak sedikit pun melemahkan semangat mereka. Bagi Muhammad Aizat Zainal Abidin Asri, perkara itu sebaliknya menjadi pendorong untuknya muncul antara pelajar cemerlang di sekolah berkenaan dan di peringkat negeri. Beliau memperoleh 10A dalam semua mata pelajaran yang diambil. Menurut Muhammad Aizat, rakan-rakannya yang terdiri daripada pelajar Cina sering membantu khususnya dalam mata pelajaran matematik, matematik tambahan dan bahasa Inggeris. Anak bongsu kepada penolong pengarah kawalan kualiti rancangan TV di Angkasa Puri ini memperuntukkan kira-kira 3 jam sehari untuk mengulang kaji pelajaran bersama pelajar-pelajar lain.
pelajaran memang lena sebab bergaul dengan budak Cina. So daya saing tu memang ada. Dan kalau apa-apa, contohnya saya lemah dalam matematik kan, saya akan tanya budak-budak Cina yang lebih pandai, minta pandangan, mungkin study group. Manakala dalam kurikulum, beliau turut bergiat aktif dalam orkestra simfoni dan bola sepak. Beri tumpuan penuh semasa dalam kelas, rajin bertanya kepada guru dan rakan serta lakukan ulang kaji bersendirian. Itu formula yang dipraktikan Nurul Najwa Zulkifli, pelajar terbaik SPM 2014 di Perlis. Nurul, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Kangan, memperoleh 11A tambah dalam kesemua mata pelajaran. Itu yang pertama memang kena usahalah. Memang jangan sentiasa give up. Kalau kita tak dapat tu memang kena terus usaha sampai kita dapat. Dan yang paling penting sekali kita kena tawakal sebab lepas tu lepas kita dah hantar kertas periksa tu memang hanya Allah je yang boleh tolong kita. Selepas tu memang kena terus berusaha. Banyakkan solat, sunat, tahajud, baca Quran. Anak kedua daripada 4 adik-beradik ini berhasrat menyambung pengajian dalam jurusan kejuruteraan mekanikal penerbangan. Keputusan SPM yang diumumkan memberi 1,001 erti untuk calon merencana perancangan mereka selepas ini. Bagi yang berjaya, tahniah, dan yang kurang cemerlang, teruskan usaha anda. Di sebalik warna-warni keputusan hari ini, Nurhana Abdullah, 18 tahun, yang memperoleh 9A tambah mempunyai kisah kejayaan yang tersendiri. Tidak pernah ada dalam kamus hidupnya untuk mengalah dan berputus asa dengan kesusahan hidup keluarganya, membuatkan Nurhana tabah mengejar cita-cita. Kehilangan ayah ketika tibanya peperiksaan percubaan Julai tahun lalu bukan perkara mudah untuk diterimanya. Namun dorongan orang sekeliling membantu Hana bangkit. Anak kedua daripada 3 beradik ini juga nekat menjadikan Allahyarham bapa sebagai inspirasi kuat memperoleh kejayaan untuk membantu ibu dan adik-beradik lain. Pun ada banyak cabaran, ayah tak ada semua, mak pun tak ada duit sangat, duit sini pun makan, belanja tu pun guna duit sendiri. Macam bersyukur sangat. Even though boleh still dapat SPM. Macam mana ada keseruan dengan banyak cabaran? Oh, kawan-kawan cikgu tolong. Memang lepas yang meninggal tu memang hari-hari nangis kat kelas before prep tu, tapi still okay, still kawan-kawan lah tolong. Betul benar. Lepas 97 sebab kecil manis. Ada meninggal ada accident before tu. Lepas tu teruk kecil manis semua buah pinggang. Difahamkan juga Nurhana jarang meminta duit belanja daripada ibunya kerana sedar kekurangan yang dialami dan berjaya menguruskan diri sendiri di sekolah berasrama penuh. Dan keputusan yang diambil hari ini juga dengan berbekalkan RM100, duit hasil bekerja secara sambilan di sebuah kedai jamu di Seremban. Nurhana yang ditemani adiknya menaiki bas awal 7 pagi untuk ke Sekolah Menengah Sains Muar Ledang, Johor. Tidak sampai 24 jam, insiden seorang lelaki maut ditembak dari jarak dekat di Jalan Scotland, Georgetown, Pulau Pinang. 3 individu termasuk ahli perniagaan direman bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Mir Faradilatras Wahid mengesahkan mengenainya, memaklumkan 3 lelaki berusia 28 hingga 51 tahun ditahan secara berasingan di Georgetown dan Butterworth awal pagi tadi. Pihak berkuasa tidak menolak kemungkinan jenayah berkenaan berlaku disebabkan urusan perniagaan. Bagaimanapun, motif kejadian masih dalam siasatan. 3 lelaki, yang pertama berumur 51 tahun, yang kedua 29 tahun dan yang ketiga 28 tahun. Dan pada pagi tadi kita telah bawa ke mahkamah untuk tujuan riman dan kita telah mendapat perintah riman selama 7 hari ke atas ketiga-tiga lelaki yang kita tahan awal pagi tadi. So yang pertama yang berumur 51 tahun ni bekerja sebagai seorang ahli perniagaan, seorang ahli perniagaan. Yang kedua bekerja dengan seorang lelaki Cina di Butterworth dan yang ketiga ni bekerja sendirilah. So
kita sedang menjalankan suatu siasat untuk mengetahui sejauh manakah penglibatan mereka ni dalam kejadian tembak di Jalan Scotland semalam. Dalam kejadian itu, mangsa yang berusia 51 tahun dan bekerja dengan syarikat pengawal keselamatan ditembak dua individu yang menunggang motosikal ketika berhenti di lampu isyarat pada pukul 9.30 malam. Mangsa meninggal dunia di lokasi manakala rakannya terselamat. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Selepas bertarung nyawa 4 hari di unit rawatan rapi ICU Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar Kedah, akhirnya Rosniza Fazil 30 tahun meninggal dunia petang semalam. Walaupun pasrah dengan keadaan yang berlaku, kakak mangsa Rosliza mengharapkan hukuman setimpal diterima suspek dan mahu menuntut keadilan bagi pihak adiknya. Beliau tidak menyangka tindakan melampau bekas suami adiknya menyebabkan mangsa terpaksa menanggung akibat. Dia buatlah, dia kata kat adik macam dengan kalau kata calling tak boleh dapat, dia pun memang tak boleh. Kalau orang lain dia dah cuba. Kalau orang lain tak dapat, kalau dia tak dapat, orang lain tak boleh dapat. Dengan tali. Dekut dengan leher apa semua kan. Semua dah ada kesan. Kira bekas tu ditengkuk pun tak habis lagi. Dia dah buat ni pula. Masa kejadian tu dia cekik. Dia guna tali. Dia jorok adik tu. Mangsa meninggalkan dua anak lelaki yang masing-masing berusia 11 tahun dan 5 tahun yang tinggal bersama Rosliza. Mangsa tidak sedarkan diri selepas dilanggar kenderaan lain sebaik melompat keluar dari kereta yang dipandu bekas suaminya dalam kejadian di Bukit Pinang, Pokok Sena, Khamis lalu. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Setar SCP Azman Muhammad Jan memaklumkan pihaknya kini melakukan siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan pameran rang daftar pemilih tambahan DPT Suku keempat tahun 2014 bermula 10 hingga 23 Mac ini di seluruh negara. Sepanjang tempoh berkenaan, SPR memberi ruang untuk sebarang tuntutan pemohon yang mendaftar DPT Suku keempat iaitu pada Oktober, November dan Disember tahun lalu. Pameran rang daftar pemilih tambahan akan diadakan di Pejabat Pilihan Raya Negeri, Pejabat Pos Berkomputer, Pejabat Kerajaan, Pejabat Daerah, Pejabat Tanah, Majlis Daerah, Majlis Perbandaran, Dewan Serbaguna, Balai Raya dan lain-lain tempat yang kesemuanya berjumlah 935 lokasi. Pada suku tahun keempat itu sahaja, SPR telah menerima 68,798 pendaftaran dengan 57,247 adalah pemilih baru dan 11,551 pemohon pertukaran alamat pusat mengundi. Maklumat lanjut boleh layari laman web SPR di www.spr.gov.my. Baik, seterusnya laporan langsung negeri-negeri bersama dengan rakan penyampai di Sabah, Sarawak dan Johor dan telah bersedia dengan laporan masing-masing. Jadi, Adrian Suhaidi teruskan laporan langsung dari Sabah yang telah disediakan kru penerbitan berita. Silakan. Terima kasih Margaret Tiang Kasapuri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pencapaian keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2014 bagi negeri Sabah mencatatkan sedikit penurunan dari segi kualiti yang diukur melalui grade puratan negeri GPN iaitu 5.56 berbanding 5.30 pada tahun 2013. Bercakap dalam sidang media ketika mengumumkan keputusan SPM 2014 di Kota Kinabalu, Pengarah Pendidikan Negeri Sabah Datuk Jem Alip berkata penurunan GPN sebanyak 0.26 itu dipengaruhi pencapaian 160 calon yang berjaya memperoleh grade A dalam semua mata pelajaran berbanding 376 calon pada tahun 2013. Seramai 13,030 calon SPM 2014 lulus dalam semua mata pelajaran berbanding 13,849 calon pada tahun 2013. Walau bagaimanapun, peratus bilangan calon yang layak mendapat sijil meningkat 0.7% iaitu 87.19% pada tahun 2013 kepada 87.89% pada tahun 2014.
Sebanyak 58 mata pelajaran diambil oleh calon di seluruh Sabah. Daripada jumlah tersebut, 13 daripadanya menunjukkan pencapaian 100% dan 7 mata pelajaran meningkat berbanding 23 mata pelajaran pada tahun 2013. Menurut Datuk James, ramai 32,197 calon menduduki SPM 2014 berbanding 34,036 calon pada tahun 2013. Saya mendoakan agar mereka dapat meneruskan budaya kecemerlangan ini dalam kehidupan mereka dalam apa jua bidang yang akan dicuburi agar dapat menyumbang kepada kemasalahan diri, keluarga, masyarakat dan seterusnya membangunkan negara ke tahap yang lebih tinggi. 10 buah sekolah tersenarai dalam Sekolah Cemerlang SPM 2014, antaranya SM Sains Kota Kinabalu, SM Sains Lahad Datu, SM St. Michael Penampang, SMK Kunak, SMK St. John Tuaran dan SMK Perempuan di Sandakan. Sementara itu, beberapa pelajar cemerlang yang ditemui RTA mengakui usaha gigi, fokus dalam pembelajaran dan dorongan ibu bapa dan guru adalah resepi kejayaan untuk memperoleh keputusan cemerlang dalam SPM. You have to be able to do self-study. Self-study sangat important because if you cannot do 3 hours just by yourself, intense study, then tuition, no matter how much tuition, no matter how much extra classes, tidak akan terkesan lah. I think the first thing will be the state of mind. We will work very hard and then be determined when you start working. Study hard and then, don't just study for nothing. And then we need to understand all the facts and stuff. Saya tidak ambil sebarang tuition. Saya cuma belajar di rumah. Saya banyakkan membuat search web, semua tu cari maklumat tambahan segala. Selain tumpuan di dalam kelas, ulang kaji persendirian juga penting untuk meningkatkan kefahaman dalam pembelajaran selain bergantung kepada tuition. Dalam majlis ini, 10 pelajar cemerlang dari seluruh negeri Sabah menerima sijil kecemerlangan SPM 2014. Sabah perlu menerokai kepelbagaian sumber sedia ada dalam usaha mempelbagaikan sistem penjanaan hasil negeri. Dalam hal ini, jabatan dan agensi berkaitan perlu mengadakan kolaborasi dan berusaha bagi mempelbagaikan kekayaan bio dan akuakultur yang terdapat di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata Sabah tidak seharusnya bergantung sepenuhnya kepada sumber hasil minyak dan gas, kelapa sawit, perhutanan, pertanian dan pelancongan. Katanya pencapaian tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang eksklusif dari segi imej dan nama satu-satu jabatan tetapi lebih kepada pencapaian budaya berprestasi tinggi. Ini termasuklah peningkatan produktiviti, pematuhan waktu bekerja dan bertindak secara kreatif dan inovatif. Datuk Musa berkata kerajaan akan terus melaksanakan dasar perbelanjaan secara berhemat dalam bidang pengurusan perbelanjaan dan kewangan tanpa menjejaskan program pembangunan yang dirancang. Anggota Perkhidmatan Awam juga diminta menjalankan tugas dengan lebih dedikasi. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan Majlis Perhimpunan Perdana Ketua Menteri bersama anggota Perkhidmatan Awam Negeri dan Persekutuan di Kota Kinabalu. Tahun 2015 begitu mencabar sekali. Kita pastikan bahawa apa juga projek-projek yang dilaksanakan itu masihlah siap pada masa yang ditentukan supaya kita dapat mengelakkan pembaziran ataupun ungkus yang berganda-ganda. Datuk Musa juga mahu jabatan dan agensi yang terlibat secara langsung dalam pembangunan luar bandar merangka satu pelan komunikasi berkaitan isu-isu semasa bagi menyelesaikan isu-isu semasa secara bijaksana dan berkesan. Jabatan Alam Sekitar JAS Sabah menasihati orang ramai agar tidak melakukan pembakaran terbuka walaupun keadaan jerebu dan titik panas di negeri ini masih terkawal. Dalam satu kenyataan media di Kota Kinabalu, Jabatan Alam Sekitar Sabah juga memberitahu tindakan tegas akan diambil ke atas mana-mana pihak yang melakukan pembakaran terbuka secara sengaja. Orang ramai juga diingatkan agar tidak membuang putung rokok sesuka hati dan mengurangkan aktiviti pembakaran sampah sarap.
Dalam pada itu, para petani tradisional juga diingatkan agar mengelak melakukan pembakaran terbuka ke atas sisa-sisa pertanian. Para pemaju dan kontraktor binaan juga diminta mengurangkan pelepasan habuk dan tidak membakar sisa-sisa kayu binaan. Jika sabit kesalahan, pesalah boleh didenda sehingga RM2,000 dan penalti RM500,000 dan penjara sehingga 5 tahun. Sekian sumbangan berita dari Sabah pada hari ini. Berita selanjutnya bersama rakan penyampai Damia Cassandra di Sarawak. Silakan. Terima kasih Adrian di Sabah. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sarawak akan meneruskan rundingan dengan Petronas bagi memastikan jumlah royalti minyak dan gas memuaskan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satin berkata Sarawak berhak untuk menerima pembayaran royalti yang lebih tinggi berbanding hanya 5% ketika ini kerana minyak dan gas tersebut merupakan hasil sumber asli negeri ini. Saya dah kelakar dengan Najib. They are open to the idea. Tapi nyamadah jangan tolong orang minyak tu turun gini. Mana arti jual lah. But I will pursue that matter until we get an increase. Beliau berkata langkah ini penting bagi memastikan Sarawak terlibat secara langsung dalam perkembangan serta pertumbuhan industri minyak dan gas. Tan Sri Adnan berkata demikian pada majlis jamuan tengah hari anjuran Dewan Undangan Negeri Sarawak sempena ulang tahun pertama beliau sebagai Ketua Menteri di Kuching. Ketua Menteri turut memberi jaminan untuk melaksanakan dasar baru termasuk memperkenalkan tanah Rizab Komuniti Asal bagi menyelesaikan isu-isu berkaitan tanah hak adat NCR. Beliau turut menyenaraikan beberapa langkah bagi mengurangkan bebanan rakyat dalam menangani kos kehidupan yang tinggi. Ini termasuk kemungkinan mengurang atau memansuh bayaran tol untuk jambatan lanang di Sibu selain pengurangan pembayaran bil elektrik bagi penggunaan domestik dan industri. Selain itu juga, beliau sekali lagi menyuarakan ketegasannya dalam meningkatkan integriti dalam kalangan perkhidmatan awam selain menangani isu pembalakan haram. Dalam pada itu, Tan Sri Adnan menyifatkan tugasnya sebagai pemimpin nombor 1 Sarawak sebagai satu tanggungjawab yang berat dan besar untuk digalas. Namun dengan sokongan dan kerjasama padu barisan kabinet, tugas itu menjadi ringan. Tan Sri Adnan mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak yang kelima pada 28 Februari tahun lepas. Di Sarawak, seramai 27,000 atau 81.4% daripada 33,860 orang calon sekolah menengah kebangsaan berjaya mendapat sijil pelajaran Malaysia SPM tahun lepas yang diumumkan hari ini. Menurut Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak, Hajah Serina Sauni, pelajar berkenaan lulus sekurang-kurangnya mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Sejarah yang merupakan mata pelajaran wajib lulus. Sebahagian besar sekolah di Sarawak dapat dirumuskan sebagai berada dalam kategori pencapaian sekolah cemerlang, baik dan memuaskan. Hanya sebilangan kecil iaitu 3 buah sekolah 1.68% sahaja yang memperoleh pencapaian potensi ini. Ini menunjukkan kesan positif program tawaran baharu New Deals Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha meningkatkan prestasi sekolah dari segi pencapaian akademik. Tambahnya, tahun lepas prestasi SPM juga amat menggalakkan iaitu dengan catatan grade purata negeri iaitu 5.44. Berdasarkan grade purata sekolah GPS pula, Hajah Serina memberitahu sebanyak 7 buah sekolah menengah telah mencapai grade teratas di negeri ini. Antara sekolah-sekolah tersebut ialah Sekolah Menengah Sains Kuching, Sekolah Menengah Sains Miri, Sekolah Menengah Sains Kuching Utara dan SMP Lounge Kuching. Hajah Serina Sauni berkata demikian pada majlis pengumuman keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2014 di Kuching. Sementara itu, sebanyak 13 buah sekolah luar bandar berprestasi baik diumumkan. Antaranya ialah Sekolah Menengah Sains Kuching, Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Serike, Sekolah Menengah Teknik Sejingkat dan SMK Chung Cheng Sibu. Calon sekolah bandar menunjukkan pencapaian yang lebih baik dari segi pencapaian minimum grade E bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah dan Pendidikan Islam. Manakala calon sekolah luar bandar
menunjukkan pencapaian yang lebih baik dari segi pencapaian minimum grade E bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Sains dan Pendidikan Moral. Sementara itu, bagi pelajar cemerlang kejayaan mendapat keputusan terbaik bukan sahaja hasil usaha gigih tetapi juga berkat doa daripada ibu bapa dan guru-guru. Rahsia kejayaan tak rahsia sangatlah. Jadi kita perlu sentiasa percaya apa kepada kita lakukan dan berusaha untuk jadi yang lebih terbaik daripada apa yang kita dah sekarang. Could say I'm a bit depressed lah, not very happy with my results, but I think that my own results reflect my abilities, my own capabilities, and I think that if I can only achieve this much, then I think this is as much as I can go. Sementara itu, pasangan kembar Nurul Sabrina Khairunisa Rosli dan Nurul Najmina Zulaika Rosli berkongsi cara pembelajaran mereka. Kami sering berbincang bersama-sama, terutamanya soalan parsial, soalan negeri. Kalau ada yang tak faham, kami revise balik, berkongsi idea macam mana nak ingat. First of all, I want to say thank you Allah and thank you for my parents, my teachers and semua cikgu, rakan-rakan yang telah tolong saya selama ni. And then the way I study, I always do study group with my friends, also with my sisters at home. And then I also, kalau ada soalan yang tak faham, boleh tanya dengan cikgu. And most importantly is we must be keep quiet in class, pay full attention in class, and then jangan malu nak bertanya. Turut berkongsi kejayaan ialah pengetua Kolej Datuk Pah Tinggi Abang Haji Abdullah Kuching yang disenaraikan antara 7 buah sekolah berprestasi cemerlang. Rasa bersyukurlah kerana sebagai tahun akhir saya berkhidmat ni dan dapat keputusan yang begitu baik. Tahniah pada anak-anak ni lah. Dan juga terima kasih kepada ibu bapa dan juga guru khasnya yang begitu komited untuk membimbing pelajar-pelajar ini, dan mereka ini adalah pelajar yang betul hebat. Katanya seramai 27 pelajar dari kolej itu berjaya mendapat keputusan cemerlang dalam semua mata pelajaran. Dalam pada itu, seorang guru Norizan Arifin yang mengajar di SMK St. Thomas Kuching berharap pelajar tidak menjadikan keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM sebagai pengukur kejayaan seorang pelajar di masa depan. Katanya SPM hanyalah satu permulaan untuk mereka melangkah lebih jauh lagi. Malah katanya perjalanan seorang pelajar masih jauh kerana mereka perlu menyambung pelajaran di pusat pengajian tinggi sebelum melangkah ke dunia pekerjaan. Pelajar yang kurang berjaya itu maksud dia tak nasib baik, tapi tak bermaksudnya dia gagal. Kan dia boleh berusaha lagi. Mungkin ada rezeki ada dekat mana-mana, dia boleh mencubalah. Bagi Siti Khadijah, kegagalan dalam SPM seharusnya tidak menghilangkan keyakinan para pelajar. Jangan jadikan SPM itu sebagai satu batu loncatan untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Mungkin ada peluang lain, contohnya kemahiran ke, IKM, Giamara dan sebagainya. Okay. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung Nasional 5 petang ini, dan seterusnya kita bersama Anas di Johor. Silakan. Terima kasih rakan penyampai Damia di Sarawak. Semangat kebersamaan antara kaum perlu terus diperkukuh bagi kemajuan pembangunan, khususnya di Johor. Ia sekaligus membantu negara mencapai negara maju 2020. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, antara usaha yang boleh mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat adalah dengan mengadakan sambutan perayaan pelbagai kaum secara bersama. Beliau berucap pada majlis sambutan Tahun Baru Cina Anjuran Parti Gerakan Rakyat Malaysia Johor di Bukit Batu, Kuala Jaya. Turut hadir Presiden Gerakan Datuk Mah Siu Kiong, Pengerusi Gerakan Johor Teo Kok Chi serta Barisan Exco Kerajaan Negeri.
Datuk Muhammad Khalid yang juga pengerusi Barisan Nasional Johor berkata kestabilan politik dalam negara amat penting untuk memacu ekonomi negara dengan lebih baik sehingga dapat membantu rakyat. Kempen penurunan harga 2015 yang dilancarkan awal bulan ini disambut baik pengguna dan peniaga di Johor. Malah pengguna mengharapkan kempen itu akan berterusan bagi meringankan beban mereka khususnya yang berpendapatan rendah berikutan kos sara hidup yang semakin meningkat. Tinjauan ke Pasar Awam Lakin di Johor Bahru pagi tadi mendapati harga barangan keperluan kering dan basah ditetapkan pada harga berpatutan. Macam mana dengan harga barang kat sini? Harga barang tak banyak beza. Yalah, tak semua barang yang ditawarkan ada penurunan lah. Maknanya lebih kurang dalam 30% lah ada barangan penurunan barang kan. Jadi tak macam barang-barang import tu still harga lebih kurang je berbandingan barangan tempatan kan. Dengan kempen penurunan harga yang baru-baru ni, kempen belum nampak lagi macam nak turun ni. Jadi macam mana dengan harga barang? Harga barang sama je macam dulu lah. Sama macam dulu lah. Tak ada pun nampak. Jadi harga barang lepas harga minyak naik ni ada ke dia turun ataupun minyak turun tu okey lah. Tapi nampak ni naik pun sikit je kan. Okey lah minyak okey, pada saya okey lah minyak tu. So far dia 50-50 lah. Ada yang naik, ada yang turun juga lah. Barang basah dengan barang kering, adakah makin sama harga? Barang basah ni kadang ikut macam musim tau. Ada masanya terlalu mahal, ada masanya okey lah. Tapi bagi golongan yang berpendapatan rendah tu macam agak membebankan lah untuk macam harga ikan pun mahal. Itulah. Dalam usaha menurunkan harga barangan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan mengambil pelbagai inisiatif seperti mengadakan pertemuan dengan pengilang, pemborong pembekal, peniaga dan persatuan dalam mencari jalan ke arah itu. Pendekatan ini berkesan apabila sebilangan besar golongan tersebut menyahut seruan kerajaan. Sekian paparan dari Selatan untuk hari ini. Kembali semula bersama Margaret di Angkasa Puri. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan penyampai untuk laporan negeri-negeri. Kita akan kembali lagi selepas ini. Bertemu kembali. Program Jalinan Muhibah 2015 Media Perak Beijing platform kepada pengamal media kedua-dua negara berkongsi pendapat dan memahami isu semasa. Setiausaha Akbar kepada Perdana Menteri Datuk Akmal Hisham Mokles memaklumkan program yang dijadual bermula 15 Mac ini hingga 20 Mac dijangka bakal membuka dimensi baru dalam menjalinkan hubungan kewartawanan antara media Malaysia dan China. Perkongsian turut menjurus kepada penambahan pengetahuan mengenai isu MH370 yang turut menjadi perhatian media China selama setahun ini. Dalam pada itu, bagi pengamal media yang berpeluang mengikuti ekspedisi kali ini, mereka menganggap kesempatan itu bukan sahaja akan digunakan untuk menambah pengalaman dan pengetahuan, malah ia juga akan digunakan untuk mempromosikan Malaysia di sana. Jadi inisiatif yang kita ambil adalah untuk mendekatkan lagi jurang antara kedua-dua buah negara dan kita juga akan berjumpa dengan media-media di China dan di situ mungkin kita boleh berkongsi idea dan pendapat dan kita daripada situ perbincangan yang kita bakal adakan di sana nanti kita akan bawa balik dan kita cuba bantu dari segi hebahan dari segi media ataupun apa sebenarnya yang bagaimanakah cara untuk kita merapatkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara selepas insiden itu berlaku. Antara pengalaman yang lepasnya, kami telah berjaya mengedarkan banyak risalah-risalah dan antaranya melalui statistik pelancongan, kadar pelancongan yang datang daripada Tourism Malaysia menyatakan
kadar pelancong yang datang ke Perak semakin bertambah dan diharapkan dengan adanya jalinan ini akan lebih lagi menambah peratus pelancongan sempena Malaysia Fest 2015 tahun ini. Program jalinan muhibah itu bakal disertai 32 pengamal media Perak dan petugas Jabatan Perdana Menteri serta wakil kerajaan negeri. Antara pengisiannya aktiviti di Tanah Besar yang sebagai simbolik sejauh 3.7 km sepanjang laluan Tembok Besar China. Sebelum berakhir, fokus utama Nasional 5 sekali lagi. Bergantung ramalan soalan, saksikan penurunan prestasi SPM 2014. Gandingan kerja berpasukan lonjak sektor pendidikan. 3 individu termasuk ahli perniagaan direman bantu siasatan kejadian tembak di Georgetown, Pulau Pinang. Baik, sekian Nasional 5 edisi 3 Mac 2015. Laporan cuaca menyusul selepas ini. Dengan itu, salam satu Malaysia. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini di rantau kita. Kita mulakan dengan melihat corak tiupan angin dan pada ketika ini angin masih lagi bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan sederhana sekitar 10 hingga 30 km sejam di semenanjung Malaysia. Manakala keadaan sama turut berlaku di negeri Sabah dan juga negeri Sarawak, dan keadaan ini adalah normal kerana kita masih lagi berada dalam fasa monsun timur laut di mana ia dijangka berterusan sehingga penghujung Mac ini. Untuk paparan satelit, jika diperhatikan di sini tiada kelompok awan aktif yang membawa hujan di semenanjung Malaysia dan juga negeri Sabah dan juga Sarawak. Namun begitu, jika diperhatikan di sini kelompok awan tebal sedang meliputi di bahagian pantai timur Sabah yang menyebabkan pada ketika ini keadaan mendung di kawasan tersebut. Bagi paparan cuaca pula, di kebanyakan negeri adalah dalam keadaan tidak hujan pada petang ini dan keadaan ini dijangka berterusan sehingga lewat petang. Namun begitu, Met Malaysia menjangkakan cuaca pada malam ini di kebanyakan negeri turut tidak mengalami hujan untuk sepanjang hari ini. Namun begitu, di bahagian utara akan mengalami hujan pada malam ini. Untuk negeri Sabah pula, jika diperhatikan di sini, di kebanyakan bahagian turut tidak mengalami hujan pada petang ini. Namun begitu, jika diperhatikan di sini, di 1-2 tempat di bahagian pantai barat Sabah ini sedang mengalami hujan dan dijangkakan semakin reda. Begitu juga dengan wilayah Persekutuan Labuan pada petang ini adalah dalam keadaan tidak hujan. Untuk negeri Sarawak pula, diperhatikan di sini di kebanyakan bahagian turut tidak mengalami hujan kecuali di bahagian Limbang. Dijangkakan hujan ini semakin reda. Kita ke paparan cuaca seterusnya.